Baik, Alif. Sabah memperuntukkan lebih 6 juta ringgit bagi pelaksanaan program pembangunan pemerkasaan golongan wanita tahun ini. Daripada jumlah itu, 5.8 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jehwa, manakala 700,000 ringgit disalurkan kepada Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, peruntukan tersebut membuktikan kerajaan amat menghargai peranan dan sumbangan wanita. Justru usaha seumpama akan diteruskan dalam Belanjawan Sabah 2023 yang bakal dibentang bulan depan. Datuk Haji Ji berucap sempena sambutan Hari Wanita peringkat negeri di Kota Kinabalu. Tambah Ketua Menteri, banyak peluang dibuka kepada wanita, tanda keprihatinan kerajaan terhadap sumbangan kaum hawa sebagai penggerak utama kemajuan negara, membangunkan institusi keluarga, mengukuhkan budaya masyarakat penyayang serta pembangunan ummah. Dalam pada itu turut berucap Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahilmi Yahya memberitahu pihak JEWA dan MPWS telah menjalankan kajian indeks kesejahteraan wanita di 25 daerah. Hasil kajian tahap kesejahteraan wanita berada pada kadar sederhana iaitu 60.85% dan dapatan ini dijadikan panduan merancang dasar pembangunan program wanita. Turut berlangsung pelancaran buku pelan induk pembangunan wanita Sabah dan penyampaian anugerah wanita negeri termasuk anugerah tokoh wanita kepada pengurusi MARA Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun atas kejayaan dan khidmat bakti kepada negara dan masyarakat. Masyarakat Islam di negeri ini diseru terus menyemarakkan semangat Maulidur Rasul dalam jiwa masing-masing. Ia bukan sekadar sambutan semata-mata tetapi membawa sesuatu makna amat besar kepada kehidupan ummah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mahu umat Islam mencontohi perilaku Rasulullah SAW khususnya dalam mengekalkan keharmonian antara masyarakat. Katanya mengimbas sejarah junjungan semasa berada di Madinah telah mengadakan perjanjian damai dengan pelbagai kaum demi meningkatkan kesefahaman dan memperbaharui hubungan berlandaskan prinsip kebenaran serta menghindar kekacauan. Ketua Menteri menyatakan demikian ketika sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tuaran di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Beliau turut menyeru umat Islam menghayati tema sambutan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran yang amat bertepatan dan signifikan dengan kehidupan masyarakat negeri ini. Dalam majlis ini, anugerah tokoh Maulidur Rasul dianugerahkan kepada Allahyarham Haji Jali Alayas Razali Daud yang merupakan bekas Bilal dan Imam Rawatib Masjid An-Nur Tuaran selain sangat aktif dalam pelbagai aktiviti keagamaan. Sesuatu yang sangat istimewa dalam pengumuman calon pilihan raya umum ke-15 Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Barisan Nasional BN. Demikian digambarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor kepada pemberita mengenai pengumuman yang akan dibuat secara bersama GRS dan BN dalam masa terdekat. Pengumuman nanti kita akan umum sebelum penamaan calon. Kita akan putuskan bersama-sama dengan pimpinan Barisan Nasional di negeri Sabah. InsyaAllah besok hari Ahad kita akan tentukan nanti mungkin beberapa hari sebelum penamaan calon. Datuk Haji Ji yang juga pengurusi GRS menyatakan demikian kepada media di Tuaran. GRS dianggotai Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Airku STA, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Setakat 31 Julai lalu, jumlah kehadiran pelancong ke negara ini sejak pintu sempadan negara dibuka 1 April 2022 mencecah lebih 4 juta orang. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, Datuk Saraya Arbi berkata, dengan prestasi ini pihaknya yakin dapat mencapai sasaran 9 juta pelancong sepanjang tahun ini. Keyakinan ini didorong oleh kejayaan tawaran pakej-pakej pelancongan oleh agensi di bawah MOTEK, Tourism Malaysia di luar negara. Kita buka bulan April. So April, Mei, Jun, Julai dan 4 juta.
So kita ada lebih kurang lagi Ogos, September, Oktober, November, Disember. Ada lebih kurang 5 bulan. Kalau kita lihat dari segi package yang dibeli, yang dijual oleh Tourism Malaysia di luar negara, insya-Allah boleh dicapai. Beliau ditemui RTM ketika program bicara sejarah komuniti Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Saraya ketika berucap merasmikan program ini mewakili Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Motek komited menyokong usaha Arkib Negara memperkasa pendokumentasian sejarah dan budaya negara. Ia mendidik rakyat lebih peka berhubung susur galur evolusi sejarah negara dan sejajar dasar kebudayaan negara Daken melibatkan teras keharmonian masyarakat dan pemeliharaan serta pemeliharaan warisan budaya. Program bertemakan melestarikan perpaduan dalam kepelbagaian budaya ini menyaksikan perkongsian ilmu pensejarahan dan pentadbiran Sabah bersama ahli akademik selain peranan Arkib Negara. Program dihadiri 100 pelajar dan guru sekolah menengah sekitar Kota Kinabalu. Seramai 254 remaja berumur 16 hingga 18 tahun menyertai program Girls Summit Pandu Puteri Ranger Peringkat Antarabangsa 2022 di daerah Sandakan yang berlangsung sehingga esok. Ia turut mendapat penyertaan luar negara dari Maldives, Singapura, Kemboja, Filipina dan Sri Lanka. Perhimpunan kali ini memfokuskan perkongsian mengenai sumber biodiversiti hutan di daerah Sandakan, mengenali jejak warisan negara serta manfaat dan keselamatan jaringan komunikasi global. Untuk setiap aktiviti yang dijalankan oleh Pandu Puteri memang menerapkan ciri-ciri kepimpinan. Jadi mereka boleh berkongsi idea dengan peserta luar negara, cara untuk menjaga alam semula jadi, bagaimana untuk mengatasi masalah seperti climate change yang boleh diguna pakai di seluruh dunia. Program turut menjadi landasan mengerat silaturahim antara peserta dan bertukar idea pembangunan kecemerlangan pendidikan. There's a lot of benefits that I can think about when, thinking about this international camp. First is that we get to be open to outside of our comfort zones, and knowing the different cultures and having different friends, and of course learning about the environment that is. We are very excited to be here, and what we are expected to learn is the culture, the friendship, and all the things that we'll be providing from the international camp. We are hoping that this wonderful experience would help us grow, and we are hoping to learn and then spread the positive message and also this knowledge to our peers and our friends as well. I'm really excited to be here, and this event will bring girls from diverse backgrounds to get together and enhance international sisterhoods. Also, we'll be learning on internet safety and how to be smart and safe using the internet, which I feel is very important for young girls. Kita tahu Pandu Puteri ni dia macam boleh meningkatkan pasal kepimpinan. So actually seorang wanita pun boleh jadi pemimpin, bukan seorang lelaki je. And ini kan program kebanyakannya lah umur yang 16 tahun ke atas. Jadi ini actually sebagai persediaan untuk belia juga untuk memajukan lagi juga negara kita. Hadir sama Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Datuk Jaya Devi Subramaniam, dan Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sabah, Kartini Datuk Arif. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Lebih banyak perkembangan dari negeri-negeri lain. Kembali bersama Alif, silakan. Ya, terima kasih Rita. Baik saudara, kita berehat seketika dan kembali.